mulai pada malam ni, saya akan baca hadis ni, tuan-tuan ikut ramai-ramai yang saya baca ni. Kemudian bila saya hurai, tuan-tuan tak payah ikutlah. Tuan-tuan catat dia huraian daripada hadis-hadis yang kita belajar ini. Ini satu cara yang saya belajar dengan guru saya dahulu. Waktu mana saya belajar dahulu tentang beberapa hadis-hadis, saya belajar demikian. Dibaca oleh guru saya, kemudian diikuti kami ramai-ramai. Dan kita ambil manfaat lah. Kita ni macam kita betul-betul belajar. Bukan hanya di sekolah saja. Di masjid pun kita belajar juga tentang hadis-hadis begini, insya-Allah. Malam ni kita baca dulu. Lebih kurang sampai, kalau sempat 10 hadis. Kita habiskan 10 hadis pada malam ini. Kalau tak sempat, 5 hadis pun cukup dah. Pada malam ni untuk kita memulakan perbincangan kita ini. Dan saya jangka dalam masa lebih kurang 6 bulan, habislah semua 40 hadis ini, insya-Allah. Mudah-mudahan demikian. Saya akan baca dahulu, tuan-tuan akan ikut ramai-ramai daripada bacaan yang saya baca satu-satu hadis ini, insya-Allah. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyis man dana nafsah wa man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajis man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah qala hadha hadisun hasan. Ni hadis yang pertama ya. Hadis yang pertama ni daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama kita belajar ni lah. Bunyi kekok je sikit malam ni panggil. Tak pernah lagi kita ni baca macam ni. Tapi boleh jadi malam ni kita baca hadis ni supaya dia bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, katanya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut, Rasulullah sebut al-kayyis, secerdik-cerdik manusia. Manusia yang cerdik. Rasulullah sebut man dana nafsah, orang-orang yang menyiapkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal bagi kehidupannya setelah mana kematiannya. Rasulullah sebut demikian. Orang yang cerdik ni di kalangan manusia ni, orang yang hidup dia dalam keadaan menyiapkan dirinya, mempersiapkan diri dia untuk dia nak hidup lepas pada dia mati nanti. Wal ajis, dan orang yang paling bodoh, yang paling lemah, maksudnya orang yang tidak ada pemikiran pada diri dia ni, manittaba'a nafsahu hawaha, orang-orang yang hidup dia sentiasa ikut hawa nafsu untuk membelai jiwanya, membelai yang disebut dengan hawaha. Hawaha ni maksudnya hawa nafsu dia. Kemudian watamanna 'ala Allah, kemudian dia letakkan angan-angan dia kepada Allah. Hadis ini dikatakan hadis hasan, hadis yang tinggi kedudukan dia di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, hadis ni hadis yang cerita pada diri kita gambaran tentang mengenai satu suasana dalam hidup kita yang orang kita sibuk mengejar yang disebut dengan harta benda. Orang kita ni, kalau kita tanya kamu turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, kamu kerja apa dalam hidup kamu? Ni manusia tertanya-tanya dalam hidup dia. Dia nak apa dia sebenarnya dalam hidup dia ni sendiri. Ramai di kalangan kita dia sebut, saya nak pada harta ustaz. Harta biar banyak. Ada orang kita dia jawab, saya bukan nak harta, saya nak tahta ustaz, dia sebut. Tahta biar tinggi kedudukan dia. Kemudian ada yang jawab, saya nak supaya saya hidup bahagia, saya hidup begini dan sebagainya. Macam-macam gaya orang jawab. Tapi hadis ni menjawab kepada persoalan yang di antara perkara yang menjadi kebingungan di kalangan kita. Orang kita dia tak tahu arah dia nak pergi ke mana dalam hidup dia. Hadis ni Rasulullah sebut terus, orang cerdik di kalangan kamu bukan orang yang rumah besar. Orang cerdik di kalangan kamu bukan orang yang jawatan dia hebat. Orang cerdik di kalangan kamu bukan orang yang mempunyai follower yang ramai. Tapi orang cerdik di kalangan kamu, Rasulullah sebut terus,
Orang ni bukan orang PhD, bukan orang yang ada doktor, bukan orang ada Datuk Seri dan sebagainya. Tapi yang cerdik di kalangan kamu ni siapa? Orang yang cerdik, mandana nafsah. Orang yang mempersiapkan diri dia. Menyiapkan diri dia. Dia sentiasa menyiapkan diri dia. Maksud menyiapkan diri ni apa dia? Dia menyiapkan diri dia untuk apa? Wa amila lima ba'dal maut. Untuk amalan dia, untuk dia hidup lepas pada dia mati nanti. Ni benda yang paling dia sentiasa fikir dalam hidup dia. Dia fikir macam mana malam pertama dia dalam kubur. Macam mana dia di padang mahsyar. Macam mana dia nak melalui titian sirat. Hari-hari dia fikir perjalanan hidup dia ni macam mana ke depan nanti. Ni cerdik. Orang yang cerdik dalam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada diri kita demikian. Dalam hidup kita ni, jangan kita hidup fikir tentang mengenai macam mana nak duit biar jadi banyak. Macam mana nak suruh jawatan kita kekal. Jangan turun-turun jawatan kita. Macam mana kita nak suruh pada kita ni pengaruh ramai. Jangan. Tapi fikir dalam hidup kita ni, macam mana aku nak hidup depan nanti. Macam mana aku nak hidup kat depan nanti. Nak hidup kat depan ni, benda yang depan ni, kerana benda ni paling penting dibandingkan dengan hidup yang kena tinggal atas dunia. Dunia ni kan, kita banyak macam mana pun harta benda, kita tinggal harta benda kita. Kita cari-cari harta benda kita, kita tinggal. Ni Rasulullah kata tak cerdik kamu ni. Orang yang tak cerdik ni jenis macam mana? Rasulullah jawab terus, wal ajis. Rasulullah gunakan kalimah ajis, selemah-lemah manusia. Orang yang paling lemah di kalangan kamu siapa? Man ittaba'a nafsahu hawaha. Man atba'a nafsahu hawaha. Siapa-siapa yang dalam hidup dia melayan hawa nafsu dia. Layan hawa nafsu kan? Ramai orang kita begitu. Tak semayang dia. Orang tanya kenapa tak semayang? Saya penat. Dia jawab demikian. Kamu orang Islam ke orang kafir? Dia pun jawab, saya Islam. Jangan sebut-sebut kafir-kafir dia jangan sebut-sebut. Marah dia sebut demikian. Habis itu kenapa kamu tak semayang? Aku penat, dia jawab. Kamu tak faham ke aku jenis penat? Dia sebut demikian. Lepas tu, macam mana kamu nak jawab depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat, dia jawab demikian. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Rasulullah kata, wal ajis, orang yang paling bodoh di kalangan kamu, orang yang tak nampak perjalanan ke hadapan. Orang yang letak angan-angan saja pada Allah. Ini bodoh dalam hidup kamu. Kamu jangan jadi begitu. Dalam hidup ni kamu kena fikir macam mana aku nak hidup di hadapan nanti. Bagaimana aku nak bergerak perjalanan di hadapan nanti. Yang ni perjalanan yang penting dalam hidup aku supaya sampai kita fikir macam mana kita ni boleh masuk dalam syurga Allah. Yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kan. Saya pernah cerita, kalau tuan-tuan pernah ingat, Sayyidina Abu Bakar bila dia termenung je, waktu mana dia termenung tersebut, lalu Rasulullah tengok Abu Bakar termenung. Lalu Rasulullah tanya Abu Bakar, kenapa kamu termenung je? Kenapa kamu ni Abu Bakar dalam keadaan termenung? Kamu ada apa masalah Abu Bakar? Kejap-kejap berkerut, kejap-kejap kamu nampak tenang sikit. Apa yang masalah kamu? Lalu katanya Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, aku sedang memikirkan macam mana nak membesarkan neraka Allah itu, biar aku seorang masuk dalam neraka, kemudian tak muat neraka tersebut, aku seorang je masuk, orang lain tak masuk dalam neraka, ya Rasulullah. Macam mana nak buat, ya Rasulullah? Aku fikir macam mana nak buat dalam hidup aku, maksudnya nak memastikan biar seramai mungkin orang masuk dalam syurga Allah. Tu aku ni nak buat macam mana biar neraka tu tak muat, orang lain tak boleh masuk, biar boleh selamat orang lain. Tak apalah, yang pentingnya dia kata neraka tu orang lain tak masuk, biar aku dalam keadaan yang boleh tertutup pintu neraka, orang ramai masuk dalam syurga Allah SWT. Katanya Rasulullah, wahai Abu Bakar, kalau inilah pemikiran kamu, tiap-tiap masa kamu berfikir, maknanya kamu ni, cara kamu berfikir tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nak fikir macam mana nak suruh selamat orang daripada neraka, nak masuk dalam syurga Allah. Nak suruh neraka dia tak muat, orang masuk. Biar orang yang layaknya manusia dia masuk mana? Masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini cara orang berfikir, dia panggil. Kita tiap-tiap pagi kan, bangun celik je mata, fikir terus nak makan apa hari ni. Kita berfikir dalam hidup kita. Kemudian kita fikir nak jalan ke mana hari ni. Yang tu lagi nak makan siapa hari ni. Di kalangan kita demikian. Ni sebodoh-bodoh manusia. Orang yang hidup memikirkan tentang dunia,
Dia terlupa tentang akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis yang pertama.